Baik, seperti yang kita janjikan, rasuah isu yang sangat universal. Persepsi mengenai rasuah juga ada kalanya sangat merumitkan. Namun dalam usaha mendidik masyarakat agar terus bangkit melawan rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak pernah berputus asa. Ibarat berperang, pelbagai strategi dan juga teknik telah pun dirancang, dan bagi pencerahan topik hari ini kita bersama dengan tetamu Abdul Samad Kasah, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM. Selamat datang Encik Samad. Baik, kita terus saja. Tadi kita ada maklumkan bahawa Perdana Menteri pagi tadi telah pun mengumumkan cadangan untuk meminda undang-undang berkaitan rasuah ini. Khususnya hukuman yang lebih berat akan diberikan kepada pemberinya. Pandangan Encik Samad macam mana? Terima kasih Cik Iban. Ya. Pada pandangan saya, tiba masanya kita seperti juga di negara-negara yang lebih maju, yang lebih baik pencapaiannya di bidang menangani rasuah yang tinggi. CPI Index telah ada peruntukan undang-undang yang dipanggil sebagai corporate liability, di mana sesuatu organisasi itu bertanggungjawab terhadap perbuatan setiap anggota organisasi. Kita tidak mahu ada organisasi yang berlepas tangan, dan malangnya ada keadaan di mana organisasi sendiri, syarikat contohnya, terlibat sama dalam menyediakan dana untuk digunakan sebagai untuk merasuah dalam sesuatu urusan. Oleh kerana itu, saya rasa ini satu langkah yang baik dengan memperkemaskan undang-undang sedia ada, di mana kita letakkan bukan sahaja kepada individu tetapi kepada organisasi supaya bertanggungjawab terhadap usaha untuk menangani rasuah. Bila ada undang-undang ini besok, jika diluluskan dan dikuatkuasakan, maka organisasi perlu meletakkan langkah-langkah pencegahan dan mendidik anggota organisasi supaya tidak terlibat. Sebagai yang Cik Iban sedia maklum, kami di bahagian pendidikan masyarakat, memang tugas kami mendidik setiap anggota masyarakat, dan anggota masyarakat ini termasuk juga organisasi. Hari ini kita ada dengan beberapa kekangan, capaian kita tidak meluas. Tetapi dengan adanya undang-undang itu nanti menjadi keperluan untuk organisasi mendidik setiap anggota untuk bersama mencegah rasuah. Dia kena bukan sahaja untuk kita tuju kepada penerima, tetapi dia juga perlu ditujukan kepada pemberi. Serantaian sebagaimana selaras dengan tema Hari Anti Rasuah Sedunia. Dia kata break the corruption chain. Putuskan rantaian rasuah. Rantaian rasuah ialah pemberi dan penerima. Kedua-dua pihak. Kedua-dua pihak. Sekarang fokusnya mengenai cadangan pindaan undang-undang itu yang akan difokuskan kepada hukuman yang lebih berat. Adakah hukuman sedia ada ketika ini dilihat sebagai belum cukup lagi untuk mencegah rasuah ini? Dia macam saya kata tadi, memperkemaskan undang-undang itu. Dia ada di mana individu mungkin boleh dituduh, tetapi organisasi syarikatnya mungkin boleh terlepas. Walaupun ada keterangan yang menunjukkan bahawa syarikat, yang paling penting, ada pengetahuan tentang berlakunya penawaran rasuah oleh anggota syarikat. Walaupun wujud, tetapi disebabkan undang-undang. Hari ini undang-undang itu dia kata untuk pemberi dan penerima. Bagaimana dengan organisasi yang bersekongkol dengan anggota organisasinya yang menawarkan rasuah dan mendapat kepentingan. Kadang-kadang mereka bersekongkol dari segi mereka juga menyediakan dana untuk pembayaran wang rasuah bagi memastikan sesuatu proses itu berjalan dengan lancar, yang mana ini nanti ditakuti menjadi suatu budaya. Mungkin maksudnya di sini hanya kambing hitam itu saja yang mendapat hukuman, tetapi dalang di sebaliknya itu terlepas. Baik, tadi kita sebutkan juga mengenai indeks persepsi rasuah CPI. Malaysia naik 3 anak tangga ke kedudukan lebih baik ke 50 tahun ini berbanding kedudukan di 53 tahun lepas, dan itu satu pencapaian yang saya kira begitu bagus sekali kerana ia meningkat 52% dan daripada 175 negara keseluruhan yang dinilainya.
Apakah faktor yang menyebabkan kita dalam tempoh setahun tu boleh naik? Indeks rasuah ini jika kita lihat 10 tahun ke belakang, dari tahun 2004 sehingga 2014, ini merupakan pencapaian tertinggi, 52%. Dalam tempoh sedekat ini. Dan kita lihat pencapaian ini bermula dengan gerakan NKRA memerangi rasuah, diikuti dengan transformasi SPRM, diikuti dengan yang paling penting ialah apabila kita meletakkan satu strategi baru, iaitu melibatkan seluruh masyarakat, sebagaimana yang kita gagaskan merakyatkan SPRM. Setelah lebih kurang 18 bulan kita gagaskan, di mana sekarang ini kita menekankan kepada community engagement, bahawa perjuangan membenteras rasuah bukan lagi merupakan tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab SPRM, atau tanggungjawab mana-mana individu atau agensi tertentu, tetapi merupakan satu tanggungjawab kolektif. Hari ini engagement kita melibatkan kepada NGO, kita bersama dengan TI, kita bersama dengan Yayasan Pencegahan Rasuah, kita libatkan pelajar melalui Sekretariat Pencegahan Rasuah di IPTA, di semua institut pendidikan guru, dan insya-Allah telah bermula gagasan untuk menubuhkan SPR di institusi pengajian tinggi swasta, telah wujud di institusi pengajian tinggi MARA. Kita juga bekerjasama dengan gabungan-gabungan belia. Kita bekerjasama dengan kementerian lain. Hari ini 400 lebih syarikat telah menandatangani ikrar integriti. Corporate Integrity Pledge adalah satu ikrar di mana syarikat ini secara sukarela menandatangani satu ikrar bahawa mereka akan melaksanakan beberapa perkara yang digariskan. Antaranya melatih anggota organisasi untuk membenci rasuah, meningkatkan integriti, kemudian mewujudkan langkah-langkah pencegahan dalaman. Kita juga libatkan dengan kementerian lain melalui jawatan kuasa bersama mencegah rasuah. Kita adakan juga Memorandum of Understanding dengan beberapa syarikat, dan juga yang terbaru kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran secara beransur-ansur untuk memasukkan elemen-elemen integriti dan anti pencegah rasuah di dalam pembelajaran. Bukan satu topik baru, bukan satu modul baru, bukan satu subjek baru, tetapi dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran menekankan integriti, menekankan nilai-nilai murni, kerana kita percaya rasuah, tanggungjawab utama bahagian pendidikan masyarakat ialah untuk mendidik masyarakat, dan kita percaya merawat adalah lebih baik, mencegah adalah lebih baik daripada merawat, dan kita mahu supaya masyarakat kita mempunyai nilai moral yang tinggi dan berintegriti. Nescaya usaha mencegah rasuah akan lebih mudah. Bukan saja mencegah niat untuk memberi, tetapi sebagai orang yang mungkin akan menjadi sasaran sebagai penerima itu, kita perlu kukuh dari segi integriti itu. Bagaimana indeks persepsi rasuah CPI ini diambil kira? Apakah faktor-faktornya? Contohnya, adakah kes rasuah telah pun menurun? Bagaimana ia mengambil kira kedudukan CPI itu? Indeks CPI ini adalah gabungan dari beberapa kajian. Transparency International tidak ada melaksanakan satu kajian secara khusus, tetapi dia mengambil kita Malaysia, dia lebih kurang ada 10 kajian daripada 12. Antara kajian yang dibuat ialah daripada World Bank, daripada dia ada 12 tu, World Bank, daripada Political Economy Risk Consultancy, dan daripada 12 kajian ini diindekskan. Sebab ada usaha-usaha yang mencegah rasuah itu akan dikira. Bukan saja dia melibatkan kajian. Dia adalah persepsi di mana yang temuduga adalah mereka yang berurusan di negara kita. Kadang-kadang persepsi ini adalah merupakan benda yang subjektif. Kadang-kadang dia tidak mendapat maklumat sebenar. Tetapi sebagaimana yang tadi soalan Cik Ivan tadi, bagaimana kita boleh meningkatkan? Kita baru saja membuat satu international review di mana usaha kerajaan dan SPRM dalam meningkatkan usaha pendidikan dan langkah pencegahan dengan melibatkan pelbagai sektor dilihat sebagai satu perkara yang baik.
Begitu juga kita antara negara yang dipuji oleh United Nations kerana UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, kita lah antara negara yang paling awal yang dapat menyegerakan semua tindakan-tindakan pencegahan. Malah kita telah dikenali semasa Convention CPEC yang baru saja berlangsung sebagai hub untuk pendidikan pegawai anti rasuah untuk Asia Pasifik. Sebab itu yang sekarang kita telah mula menghantar pegawai kita membantu beberapa negara. Tahun lepas kita menghantar ke Nepal, Bhutan, Maldives dan Fiji dalam usaha-usaha pencegahan rasuah. Jadi badan SPRM ni telah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa, dan ingin saya juga tarik perhatian di sini dalam CPI yang baru diumumkan dalam kalangan negara ASEAN. 10 negara anggota ASEAN kita di kedudukan yang kedua, mengatasi Thailand, Filipina dan juga Indonesia. Dan sebut mengenai pendidikan kepada masyarakat itu, secara berterusannya apa yang akan dilakukan selepas ini? Selain daripada ke institusi pengajian tinggi dan juga institusi pengajian swasta dan sebagainya, apakah yang akan kita dilakukan? sebenarnya proses pendidikan ini dia adalah satu proses yang berterusan. Dan kita pertingkatkan lagi dari tahun ke tahun, dan kita ada buat kajian, buat kajian keberkesanan program. Dari kajian keberkesanan program, kita akan lihat di antara program-program yang kita laksanakan, yang mana memberi impak dan outcome yang paling baik. Kebanyakannya adalah secara bersemuka. Sebab itu kita banyak melaksanakan program yang bertemu dengan masyarakat melalui program-program wacana, dialog, forum dan sebagainya. Dan kita mengkhususkan kepada bukan sahaja sektor awam. Yang ini banyak silap faham. Dia kata kita memberi sasaran kita pada sektor awam. Sebenarnya kita memberi juga tumpuan kepada sektor swasta dan sektor awam. Sektor orang awam. Terutama kita secara strategik dengan kekangan keanggotaan dan kewangan, secara strategik kita memilih the key communicator. Mereka yang boleh mempengaruhi masyarakat. Ahli politik daripada both side, daripada perbezaan ideologi, gabungan-gabungan belia, gabungan-gabungan majlis perdagangan, persatuan etnik, persatuan penjaja dan sebagainya. Kita juga meningkatkan usaha pendidikan melalui media. Hari ini kita banyak menggunakan media mainstream, media, tetapi kita menyedari hakikatnya sekarang kita juga terpaksa selari dengan peredaran zaman, kita banyak juga menggunakan media alternatif untuk menyebarkan informatif. Sebab itu yang besok kita akan mengadakan hari terbuka. Bertujuan sebenarnya hari terbuka ini adalah untuk mendekatkan SPM pada rakyat. Pendekatan yang disebutkan tadi, merakyatkan SPM. Sebab kita perlu mendapat sokongan padu daripada masyarakat. Dalam apa jua sekalipun, masyarakat perlu memberi kita perlu mendapatkan sokongan masyarakat, sama ada mereka sebagai saksi, mereka sebagai pemberi maklumat, atau masyarakat sebagai anggota masyarakat sendiri. Anggota masyarakat yang bertanggungjawab, yang tidak beri, tidak terima dan tidak mahu kepada rasuah. Sebab itu kita mahu masyarakat dekat kepada kita. Kita pergi kepada masyarakat. Kita mengadakan hari terbuka dengan bermulanya kita adakan forum dengan menjemput beberapa tokoh terutama di bidang-bidang perniagaan. Antara tokoh yang hadir adalah Datuk Hafsah binti Hashim yang bagi Datuk Hafsah, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Berhad, Yang Berusaha Encik Lim Tiong Guan, Pengarah Eksekutif Top Glove Corporation, sebuah syarikat yang kita rakan strategik kita yang banyak mewujudkan langkah-langkah pencegahan rasuah. Kemudian yang bagi Datuk Saul Chu Bun, Pengurusi Bersama Pemuda, dan yang bagi Datuk Syamsyah binti Abu Bakar, Ketua Pegawai Integriti Petronas. So dalam sesi ini kita mahu perkongsian supaya target audiens yang datang adalah daripada kelompok peniaga untuk melihat bagaimana masyarakat peniaga boleh membantu SPRM dalam usaha untuk mencegah rasuah. Ini kali pertama diadakan hari terbuka SPRM? Kali pertama sejak
kewujudan SPRM. Sebab kita tidak mahu SPRM ini ada satu persepsi bahawa kami ini adalah hanya bertindak sebagai apabila agensi penguatkuasa. Sedangkan kita ada bahagian pendidikan masyarakat. Kita ada bahagian pemeriksaan dan perundingan yang membantu untuk sesebuah organisasi melihat itu sistem. Ya, Encik Samad, setakat Encik Samad pergi berjumpa dengan orang ramai, bagaimana respon sebenarnya daripada orang ramai? Adakah mereka melihat rasuah ini sebagai sesuatu yang negatif, terlalu jauh dengan mereka atau bagaimana? Ataupun ada kesediaan sebenarnya untuk mereka memahami lebih lanjut mengenai rasuah ini? Ini kita kena lihat berbalik kepada pengetahuan. Ada masyarakat memang membenci rasuah, tetapi oleh kerana tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang SPRM dan sebagainya, mereka kadang-kadang hingga membenci SPRM. Sebab itu kita adakan Hari Terbuka ini supaya masyarakat benar-benar faham apa sebenarnya peranan kami. Sebab tidak semua masalah yang berlaku hari ini boleh diselesaikan oleh SPRM. Sebagai contoh, saya ambil Tanah Runtuh. Dia sebenarnya ada agensi penguatkuasaan yang lain yang bertanggungjawab. SPRM bertanggungjawab melihat jika ada berlaku rasuah. Tetapi jika oleh kerana berlaku sebab-sebab lain, kami tidak boleh campur tangan. Jika berlakunya kerana tidak ada penguatkuasaan dan sebagainya, kita boleh membantu untuk dia melihat sistem pula. Kenapa tidak ada penguatkuasaan? Okey, kerana sistem. Sebab itu hari ini kita ada sistem sebagai hot job rotation, kita ada bahagian integriti di kementerian. Hari ini kita ada integrity unit di kementerian untuk membantu semua kementerian dan agensi meningkatkan integriti di jabatan masing-masing. Mungkin ada timbul salah faham di situ. Mungkin ada yang menyangka fungsi SPRM itu tidak cukup sangat luas. Baik, terima kasih Encik Samad Kasar kerana sudi bersama Nasional 1.